Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Percaturan kuasa dan penguasaan ekonomi yang berlandaskan timah menyaksikan pihak Inggeris sentiasa menjadi pemenang sepanjang sejarah kolonial di tanah Melayu. Nama lama Taiping ialah Kalian Pauh, berada dalam jajahan Larut yang ditadbir oleh Long Jaafar selaku menteri yang diberi kuasa oleh Sultan Perak. Bermula pada tahun 1848, Long Jaafar memulakan operasi pelumbungan biji timah di Kalian Pauh setelah mendapati lumpur yang melekat pada kaki gajahnya mengandungi biji timah yang banyak. Muzium Matang Kota Ngah Ibrahim ini letaknya 10 km dari Bandar Taiping. Ia telah dibina oleh Ngah Ibrahim yang bergelar Orang Kaya Menteri Paduka Tuan. Ia menempatkan rumah beliau dan pusat pentadbiran daerah Larut selain gudang menyimpan timah. Tersingkir dari rumah sendiri, ia dijadikan penjara dan mahkamah oleh Inggeris bagi menahan dan membicara mereka yang terbabit dalam pembunuhan Residen Inggeris yang pertama, iaitu J.W.W. Bush di Pasir Salak. Perbicaraan yang dihakimi oleh dua pembesar Melayu dan beberapa hakim Inggeris yang berlangsung pada 14 Disember hingga 22 Disember 1876, mahkamah itu telah menjatuhkan hukuman mati dan penjara seumur hidup ke atas individu terbabit. Di tiga atas rumah Ngah Ibrahim inilah berlangsungnya pendakwaan dan perbicaraan terhadap mereka yang didapati bersalah membunuh J.W. Bush, iaitu Residen Inggeris yang pertama di Perak. Dan mahkamah memutuskan bahawa Datuk Maharajalela, Datuk Sagur dan Panak Indut bersalah serta dikenakan hukuman gantung sampai mati. Sementara pengikut yang lain dikenakan penjara seumur hidup. Ngah Ibrahim disyak sebagai melibatkan diri dalam plot itu, arwah bersama dengan pembesar-pembesar yang lain, termasuklah Sultan Abdullah ketika itu, bapa mentuanya Laksamana Muhammad Amin, Datuk Shah Balda dan ramai lagi dibuang di Pulau Seychelles dekat Afrika sana, dan tidak dibenarkan balik. Ngah Ibrahim ni pernah tiap-tiap tahun dia akan tulis surat kepada masa itu Queen Victoria yang mengawal Commonwealth masa itu, tetapi tidak dilayan. Sehinggalah satu masa dia dibawa balik ke Singapura dan tidak dibenarkan masuk Malaya masa itu. Ngah Ibrahim meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Pada September 2006, jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan di dalam kotanya ini. Terbuangnya Ngah Ibrahim ke Pulau Seychelles, segala harta kekayaan dan maklumat Ngah Ibrahim telah dihapuskan oleh pihak British. Kalau kita lihat, kalau kita nak rujuk balik, kita boleh rujuk Perak Gazette, memang tiada maklumat langsung mengenai Ngah Ibrahim. Kalau kita tengok, kekayaan antara sumber kekayaan Ngah Ibrahim adalah memang daripada fakta yang dirujuk. Dia mewarisi kekayaan daripada sumber pertanian seperti ladang kopi di Asam Kumbang, ladang tebu di Kerian, dan segala maklumat berkaitan dengan Ibrahim dihapuskan seolah-olah pihak British tidak mahu generasi seterusnya mengetahui siapakah Ngah Ibrahim. Baru-baru ini sahaja dalam masa lebih kurang 10 tahun sebelum ini,
sekeping gambar dijumpai oleh waris Ngah Ibrahim lah. So itulah satu-satunya gambar yang ada setakat ini yang kita jumpa lah. Terletak di tengah kesibukan Bandar Taiping di Jalan Kota ialah masjid lama yang berusia hampir 130 tahun. Masjid batu pertama dibangunkan di Bandar Taiping. Masjid lama Bandar Taiping ini telah dibina pada tahun 1893 oleh keluarga Ngah Ibrahim bagi menggantikan binaan kayu sebelumnya. Di belakang masjid ialah tanah perkuburan yang turut menempatkan isteri dan anak Ngah Ibrahim. Bersebelahannya ialah makam Syekh Al-Makbuli, ulama yang sangat dihormati di Taiping. Matinya seorang manusia meninggalkan nama, jasa dan kebaikan dan wakaf yang berguna untuk negara, bangsa dan ummah, termasuk Ngah Ibrahim yang wakafkan sebuah ini untuk agama seperti Masjid Lama Taiping yang masih dimakmurkan dengan aktiviti agama, tazkirah, kuliah dan sebagainya. Juga tanah ini bersemadi tokoh dan pejuang untuk bangsa, agama dan negara seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa yang dihormati. Di sini juga bersemadinya Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Beliau alim dalam bidang tasawuf, terkenal sebagai mursyid tarekat Samaniyah. Beliau antara alim ulama yang menjadi guru di Istana Perak. Majlis Tahlil di Surau Muhammadiyah Lembah Masjid Bukit Candan ini mengumpulkan saudara mara 3 generasi seorang ulama Perak yang pernah menjadi guru kepada 3 orang sultan negeri ini. Di sekeliling surau, Haji Wan Muhammad bin Haji Wan Husin ini pernah berdiri pondok-pondok pelajar yang datang berguru dengannya. Nama saya Wan Yason bin Haji Wan Yusof bin Haji Wan Muhammad. Bermakna saya ini cucunya lah. Saya tahu dia ni ulama daripada cerita bapa saya sungguh-sungguh mengatakan dia ni ulama kata. Dan terbukti ada kitab-kitab orang lain tulis-tuliskan mengatakan dia guru agama sultan, dan ada orang lain tulis pada shop buku agama tu dia ni mufti Perak yang pertama. Haji Wan Muhammad datang ke Perak semasa pemerintahan Sultan Yusof Sharifuddin Muzaffar Shah sekitar tahun 1880-an. Peranannya sebagai guru agama sultan diteruskan semasa pemerintahan Sultan Idris Mursyidul Azam Shah serta ketika zaman Sultan Iskandar Shah. Selain Sultan Perak, pembesar-pembesar negeri juga berguru dengan beliau. Diceritakan, Sultan Idris meminta Haji Wan Muhammad menentukan arah kiblat bagi Masjid Ubudiyah semasa hendak memulakan pembinaannya. Dia kata dia pernah tengok, kata Haji Wan Yusof, saya pernah tengok bapa saya ditunjuk oleh orang besar istana, kata gambar Sultan Idris dengan Haji Wan Muhammad, dia buat posing nak menentukan arah mana Masjid Ubudiyah ada kiblatnya sebenar. Semasa pemerintahan Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Haji Wan Muhammad dilantik sebagai mufti Perak. Dikatakan beliau merupakan mufti Perak yang pertama dilantik. Bagaimanapun, terdapat catatan sejarah yang menyebut bahawa Daing Selili ialah mufti pertama yang dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah ketiga. Makam Daing Selili terletak di Kampung Padang Cangkat, 2 km dari Masjid Ubudiyah Bukit Candan. Daing Selili ialah kerabat Diraja Bugis yang tiba di negeri Perak pada tahun 1740. Selain berjasa mengamankan ancaman Lanun di perairan Perak, kerana kealimannya, beliau diangkat oleh Sultan Muzaffar Shah ketiga menjadi mufti. Kuasa Sultan juga diturunkan kepada Daing Selili yang membolehkannya menjatuhkan hukuman pancung ke atas pesalah yang sabit dengan jenayah membunuh.
Haji Wan Muhammad ialah seorang ulama yang datang ke Perak pada penghujung kurun ke-19 lalu untuk menumpahkan ilmunya kepada masyarakat sehingga dilantik sebagai mufti ketika zaman Sultan Idris Shah. Beliau menjadi penasihat agama kepada 3 orang sultan dan pembesar istana yang lain. Kerana kecintaannya pada ilmu, sempat untuk beliau mengasaskan pondok pengajian di lembah Masjid Ubudiah ini sehingga melahirkan ramai tokoh ulama yang dihormati dan disegani, termasuklah Syekh Idris Al-Marbawi. 11 km dari Bukit Candan, berhampiran Masjid Al-Marbawi yang terletak di laluan Baling, Kuala Kangsar, bersembadi salah seorang murid Haji Wan Muhammad bin Haji Wan Husin yang terkenal. Bertahun lamanya, murid itu menadah kitab dengannya di pondok lembah Masjid Bukit Candan. Ini ialah makam Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Al-Marbawi adalah merujuk kepada kampung asal keluarganya iaitu Lubuk Merbau. Beliau menuntut ilmu di Pondok Haji Wan Muhammad Al-Fatani selama 3 tahun sebelum berpindah ke Pondok Tuan Husin Kedah. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi kemudiannya menimba ilmu di Pondok Syekh Ahmad Al-Fatani di Bukit Bertajam selama 4 tahun sebelum menamatkan pengajiannya di Pondok Tok Kenali di Kelantan. Keilmuannya dipertingkatkan lagi di Universiti Al-Azhar, Mesir. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi sungguhnya hidup dengan ilmu. Sejak usianya 10 tahun, sudah mula menghafaz Quran dan kitab-kitab yang lain demi memantapkan ilmu yang tercinta. Selain dididik oleh ayahndanya, beliau juga berguru dengan ramai guru yang hebat seperti Tuan Husin Kedah dan Tok Kenali demi kemantapan sebuah ilmu. Menulis pelbagai kitab untuk rujukan serta kamus Melayu Arab yang diingati. Dan yang paling mencuri tumpuan pastinya kitab Barul Mazi 22 jilid yang menjadi rujukan sehingga hari ini. Sekalipun telah menutup usia, namun ilmunya terus menerangi ummah. Hari ini, ketokohannya sebagai ulama menjadi kebanggaan ahli waris Al-Marbawi. Saya adalah anak saudara kepada almarhum Syekh Idris Al-Marbawi. Beliau adalah abang kepada bapa saya. Bapa saya bernama Haji Hasan Al-Marbawi. Bapa saya lah yang bongsu dalam adik-beradik dan Syekh Idris Marbawi itu adalah anak yang sulung, anak yang tua. Dan saya panggil Idris Marbawi ayah tua. Saya dengan Syekh Idris Marbawi, saya lah anak saudara sepupu. Ya, kerana ayah saya Haji Muhammad Gamil bin Osman sepupu dengan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. So, hubungan ayah saya dengan Syekh Muhammad Idris ni memang karib, kita rapat. Walaupun dianggapkan sebagai lebih abang ataupun kanda lebih tua, tapi dia banyak berhubung dengan ayah lah. Kalau balik daripada Mesir ke apa pun dia memang sentiasa datang ke rumah kami. Sentiasa perhubungan mereka tak putus walaupun jauh dari dia di Mesir dan ayah saya di sini. Sekitar tahun 1981, bagi memenuhi tugasan maktab, Puan Wahidah berpeluang mewawancara Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi yang ketika itu pulang ke Malaysia. Seingat saya lah, bila saya pandang mukanya, saya rasa dia adalah muka yang bercahaya. Ya, kita boleh tengok dari segi pertama kali jumpa kan, mukanya kemerah-merahan, ya, muka orang yang bercahaya. Dan dimaklumkan pada kami semua masa kami hadir ya di situ bahawa dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ya, maksudnya ya, air semayang tu mesti ada. Dan dia sentiasa ada catatan kertas di tangan dia. Ya, maksudnya kalau ada benda yang baru, dia akan terus catat. Jadi mungkin itu adalah anugerah Tuhan yang sangat istimewa untuk dia. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi
pernah mengusahakan percetakan Mesir bagi mencetak dan membekalkan kitab-kitab Arab dan Jawi yang diperlukan oleh pelajar-pelajar Melayu di Mesir dan di Tanah Melayu ketika itu. Di muka surat depan ya, yang ini ialah tentang ayah, dan yang kamus yang ada ni pun ada tanda tangan ayah jugalah. Ya, ada tulis tarikh. Tarikh itu tak ada, tapi saya rasa dipahamkan pada tahun 1924. Oh, lama lama dah. Karya paling masyhur dan tinggi permintaannya ialah Kamus Al-Marbawi. Ia merupakan karya paling awal dihasilkan oleh ulama itu. Di antara banyak-banyak kitab yang paling popular selain daripada dalam kitab hadis, beliau juga telah, iaitu perkara utama yang dikenali Syekh Idris Marbawi adalah Qamus Al-Marbawi, dan ini digunakan di merata pelosok sekitar Nusantara di Asia Tenggara, yang diulang cetak dah berapa kali dah, berpuluh kali, dan walaupun sudah lama berpuluh tahun dah usianya, satu perkara yang tidak dapat tidak nak mendalami bahasa Arab bagi orang Melayu adalah Qamus Al-Marbawi. Draft awal Kamus Al-Marbawi dalam bentuk manuskrip telah dihadiahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi kepada sepupu beliau, Haji Muhammad Kamil. Ia adalah warisan yang sangat berharga, disimpan dengan baik oleh Puan Wahidah. Ini ialah manuskrip asal dia, ya, yang diberikan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, dan ada tentangan ayah saya di atas ni sebagai tentangan penerima lah, dan ada keterangan yang dipaparkan untuk makluman dari saya lah tentang manuskrip asal ni. Dan di bawah ni ialah kamus yang telah dihasilkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi kalau di sini kalau kita perhatikan dia lebih ringkas, dia ambil lebih ringkas, dan bila kamus itu telah dicetak, dia kandungannya adalah lebih lagi daripada kamus asal. Dan kalau di sini kalau tengokkan, dia disertakan dengan gambar dia sekali, pengenalan dia, dan banyak keterangannya adalah lebih lengkap berserta dengan gambar-gambar. Dan saya tengok di sini ada keterangan yang ditunjukkan di sini tentang binatang-binatang. Ada binatang yang halal dimakan, yang tidak halal dimakan, dan bermacam-macam gambar untuk pembaca-pembaca dia lebih faham maksud dan makna dalam kamus Syekh Idris ini. Beliau menghasilkan lebih 20 karya ilmiah yang diterbitkan di Mesir. Selain kamus, beliau mengarang kitab dalam bidang fiqh dan tasawuf, kitab tafsir serta hadis. Kitab yang agak terkenal juga adalah kitab Baharul Mazi. Kitab itu adalah syarah kepada Mukhtasar Sahih Tirmizi. Dan beliau ini, itu memang Syekh Idris Marbawi sendiri cerita kepada saya, pagi-pagi lagi subuh beliau akan menadah kitab dengan Syekh As-Samaluti, ulama hadis yang terkenal pada zaman itu, di Universiti Al-Azhar. Syekh Idris Marbawi bagi tahu pada saya sempat lagi masa itu, sebelum beliau meninggal dunia, hasrat beliau adalah nak melengkapkan kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi ini 30 jilid, tapi tak sempat. Allah Ta'ala telah menjemput beliau, jadi hasrat beliau terhenti setakat itu. Tanggal 13 Oktober 1989 bersamaan 13 Rabiul Awal 1409 Hijrah, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Besar Ipoh. Al-Fatihah. Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan keberkatan. Bulan ini juga menuntut kita untuk membanyakkan usaha ibadah. Namun, tugas-tugas harian tetap perlu dijalankan dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Justru, penting untuk saya mengambil inisiatif bagi menyokong kesihatan badan secara menyeluruh sepanjang bulan Ramadan. Barakah, kunci kesihatan saya dalam Kembara Jejak Rasul. Diproses menggunakan teknologi Kopres di kilang Betara Pharmaceutical dari Mesir, kapsul ini mengekalkan nutrisi Habatus Sauda. Barakah,
ekstra habatus sauda dalam bentuk soft gel yang bermutu tinggi, halal dan diyakini sumbernya. Rasul secara dunia.